warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Imam, sahabat-sahabat jawatan kuasa, tuan-tuan, para tetamu Allah yang dimuliakan. Sebagai hamba, perbanyakkanlah kita mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai umat, perbanyakkan kita menyebutkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Indahnya Salat Berjamaah, muka surat 327, iaitu berkaitan dengan satu ibadah namanya i'tikaf. Minggu lepas kita masuk tajuk azan, seruan agung azan. Jadi malam ni kita masuk pada bab yang ketujuh, iaitu i'tikaf dan hukum berkaitan dengan masjid. Baik. Pertama sekali, i'tikaf ni sebenarnya salah satu daripada cabang iman. I'tikaf ini dalam kitab Mukhtasar Sya'bul Iman, karangan dan himpunan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia adalah satu daripada 77 cabang iman. Maknanya besar i'tikaf ni. Dan i'tikaf ini pensyariatannya dah lama, bukan pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan terlebih lagi pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah menyebutkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, antahira, bersihkanlah, sucikanlah, baitiya lit-ta'ifina, rumahku. Bila kata rumah Allah itu apa? Baitullahil Haram, Kaabah. Masjidnya apa? Masjidil Haram. Bersihkanlah, sucikanlah rumahku, Kaabah dan juga Masjidil Haram. Untuk apa? Lit-ta'ifina, untuk orang bertawaf. Kaabah orang tawaf. Wal-'akifina, dan untuk beriktikaf. Ni dalil lah, dalil i'tikaf. Wal-'akifina, untuk orang beriktikaf. Wa ruk'is sujud, dan untuk orang rukuk dan sujud. Jadi pensyariatan ni lamalah. Walau bagaimanapun tak semua syariat Nabi yang terdahulu ada boleh diamalkan. Kerana apa? Kerana turunnya Al-Quran memansuhkan hukum yang ada pada kitab-kitab yang lama. Kan kita beriman pada semua kitab, antara kitab yang 4, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang ada pada zaman Nabi yang lalu tak kita pakai. Kita umat Nabi Muhammad, maka pakailah syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh yang kita suruh bagi, syariatnya Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Tapi zaman kita umat Nabi Muhammad memansuhkan syariat tersebut, tak boleh kahwin dengan adik-beradik. Betul Ini kita kena faham ni, sebab ada orang hari ni duduk zaman 2022, dia beramal dengan syariat Nabi yang sebelum. Oh Nabi, tapi syariatnya dah mansuh, maka tak boleh pakai. Adapun i'tikaf ni lama dah. Bila perintah daripada Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku lit-ta'ifina, untuk orang bertawaf, wal-'akifina, untuk orang beriktikaf, wa ruk'is sujud, dan untuk orang rukuk dan sujud. Satu. Kemudian dalam hadis yang lain menceritakan tentang i'tikaf ini, ada waktu yang khusus dan ada waktu yang umum. Kita duduk dalam masjid waktu yang umum, bila-bila masa. Adapun waktu yang khusus disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ketika Nabi wafat, umurnya dalam riwayat menyebutkan 19 tahun. Nabi wafat umur apa? Sepakat 63 dia kata. Jadi umur Aisyah 19 tahun, dan selepas itu dia hidup 40 tahun.
Maknanya dia meninggal ataupun wafatnya Aisyah itu umurnya 59 tahun. Dialah perempuan ataupun wanita, ibu kepada orang beriman ni tuan-tuan, yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan wanita, bahkan melebihi, sehingga Allah wafatkan dia, Allah matikan dia. Maknanya kita ni manusia serupa macam Rasul kita lah. Kita bukan kematian tu bukan pilihan kita, dia adalah satu takdir al-musayyar yang diperjalankan. Allah dah kata kita meninggal umur 40, tak cepat saat, tak lambat sesaat. Kita tak tahu kan. Nabi teruskan amalannya sehinggalah Allah jemput dia. Setelah itu para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa takafa azwajuhu min ba'dihi, dan istrinya pula beriktikaf selepasnya. Maknanya orang perempuan boleh iktikaf, tapi orang perempuan nak iktikaf dengan syarat-syaratnya ada. Tak boleh sewenangnya, kerana perempuan ni dia banyak fitnah. Baik. Kalau Aisyah, kita baca Aisyah radhiyallahu anha ni, banyaklah kisah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya cerita itu, Nabi SAW semua isteri dia sayang. Aisyah ni ada kelebihan dia, isteri-isteri lain ada kelebihan dia. Nabi panggil Aisyah dengan nama Ya Humaira, wahai putih, pipi yang putih yang kemerah-merahan. Alhamdulillah. Itu yang kata viral baru ni, manja kan. Ada manja. Nak tahu manja tak manja, teriu cara Nabi dengan Aisyah. Sampai orang buat lagu Aisyah tu. Aisyah marah, Nabi usik hidung dia. Tuan-tuan usik hidung bini tak? Pergi ambil joran mancing tu pula. Malam mau balik. Marah. Panas lah rumah ni, keluar. Rasulullah kan minum bekas tempat mana Aisyah radhiyallahu anha minum, Rasulullah minum, orang romantik. Kita belum tentu orang rumah minum cawan lain. Dia panggil isteri dia Humaira. Kita boleh panggil isteri kita dengan nama tu Humaira, panggil. Tapi orang rumah kita cerdik, kata abang ingat saya tak sekolah agama ke? Humaira tu putih, saya ni putih ke? Abang peli saya. Iyalah, takkan abang nak panggil kamu wahai Hajarul Aswad? Marah isteri. Jadi hadis ni cerita tentang waktu khusus i'tikaf, dan Nabi SAW dalam riwayat tahun akhir Nabi wafat, Nabi i'tikaf 20 hari. Maka sebab tu dalam Mukhtasar Matan Abi Syuja' mengatakan wal i'tikaf was sunnatan mustahabbah. Sunnat dalam mazhab kita, Imam Syafi'i kata, Al-Imam Nawawi kata, ianya hukum adalah sunat muakkad. Nabi melaziminya. Nabi bila kata sunat muakkad ni tuan-tuan, Nabi melaziminya. Kalau tinggal pun 1-2 kali je. Kata ulama, supaya orang tidak menyangka ianya adalah wajib. Kalau Nabi buat tak pernah tinggal, nescaya. Kalau kita baca kisah awal kitab kita dulu pun, kisah para salafus salih, orang yang hidup 300 tahun pertama selepas Nabi SAW tu, Nabi kata itulah sebaik-baik umat, itulah salafus salih. Hak tu contoh. Salafus salih ni siapa hidup dia, imam mazhab yang 4 tu salafus salih tu. Mereka meninggal kurang daripada 300 tahun hijrah. Jadi mereka ni adalah contoh sebenarnya. Tapi dalam ramai-ramai tu ada juga yang soleh, sampaikan benda yang sunat dibuat seperti wajib. Tu sebab tu Nabi berhati-hati, kata ulama, di situlah. Kalau Nabi melazimi satu perkara tu sama saja, maka orang akan menganggap wajib, maka mereka tak tinggal. Baik. Kemudian dikuatkan juga dengan tempoh i'tikaf. Nanti kita masuk pandangan dalam 4 mazhab. I'tikaf ni berapa lama? Kan kita ni campur-campur kan. Ada orang kadang i'tikaf di masjid sekian hari, ada sekian hari, ada yang sekejap, ada yang lama. Dalam satu hadis menceritakan tentang kelebihan i'tikaf, ganjaran i'tikaf. Kata Rasulullah, man i'takafa fuwaqa naqatin, siapa yang beriktikaf selama tempoh 2 perahan susu unta. Apa yang dia dapat? Faka'annama a'taqa nasamatan aw raqabatan, seolah dia membebaskan seorang budak atau seorang hamba. Besar tak? Besar i'tikaf ni. Jadi soalan dia,
fa waw alif qaf. Tempoh fuak tu tempoh apa? Tempoh 2 perahan susu unta. Tuan-tuan, 1 perahan susu unta berapa lama? Tanya orang Semenyih. Ustaz tanya orang Arab. Kambing pun tak tahu berapa lama kan. 2 perahan susu unta waktu fuak ni, maksud dia perah kali pertama, kemudian diselangi dengan tempoh menyusukan seorang budak. Pun jangan tanya berapa lama budak menyusu pada suami-suami ni. Dia tahu dia anak dia menangis, dah diam dah, kenyang dah budak. Tak tahu, tanya rumah tahulah. Kemudian dia perah lagi sekali, itulah waktu fuak. Tuan-tuan, dan kita tu boleh buat tambahan sebab dia mendatangkan persoalan hukum je. Tapi kita nak bincang tentang i'tikaf ni secara tertib. Saya pernah dululah waktu belajar-belajar tu jalan kampung orang, pergi dekat Besut. Saya ingat lagi, saya tanya pakcik tu, pakcik jauh tak nak sampai tempat ni? Saya tunjuk satu tempat tu. Waktu tu mana tahun 90-an tu, mana ada Waze kan, tanya orang kan, jauh tak tempat ni pakcik kata. Dia kata apa tuan-tuan? Jauh tak jauh, habislah rokok sebatang. Lemah dia. Katalah 10 minit ke, setengah jam ke, 5 kilometer ke, boleh kita agak. Habislah rokok sebatang. Rokok sebatang tu lama ke kejap? Rokok sebatang. Ustaz kami tak mau rokok, sepakat kami tak mau rokok. Saya tanya Tuan Haji tu, saya tanya, Haji, rokok sebatang berapa lama? Dia marah. Adalah dalam 15 minit. Maknanya taklah kejap sangat, taklah lama sangat kan. Gagahlah 15 minit kalau berjalan. Gagahlah kita kalau 15 minit berjalan tu. Baik. Siapa yang beriktikaf selama waktu ini, maka ganjarannya seolah dia membebaskan seorang budak atau seorang hamba. Ini keimanan. Ini cabang iman yang kita katakan i'tikaf. Adapun i'tikaf ni walahu syartan, 2 syarat. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang keduanya walabsu fil masjid, dia menetap di dalam masjid. Tuan-tuan, kita masuk masjid, kita tak niat, tak dapat pahala i'tikaf. Rugi. 10 tahun datang masjid, 20 tahun datang masjid, pergi Jumaat semayang di masjid, tak niat i'tikaf, tak ada pahala i'tikaf, rugi. Nanti kita kata kenapa dia rugi? Sebab yang membezakan di antara adat dan ibadat itu adalah niat. Kita semayang tak cukup rukun, tak cukup syaratnya, pergerakan solat itu jadi apa? Pergerakan biasa. Sihatlah badan kita, duk tunduk. Tapi bila cukup rukun dan cukup syaratnya, maka dia jadi ibadah. Macam kita belajar azan pada kuliah lepas kan. Ibadah azan adalah satu ibadah yang mesti dilakukan oleh seorang yang sah ibadahnya. Maknanya amalan itu ibadah, yang nak amal pun orang yang sah ibadahnya, orang Islam. Tak Islam tak sah ibadah dia. Ulang balik azan. Serupalah juga i'tikaf. Yang pertamanya niat, yang keduanya adalah walabsu fil masjid, duduk menetap dalam masjid. Cuma khilaf nantilah masjid tu apa dia. Masjid tu surau kami masjid ke ustaz? Masjid tu masjid yang mana? Itu khilaf lah. Kemudian melainkan i'tikaf fil manzur, i'tikaf nazar. Tuan-tuan pernah tak sepanjang hidup kita, tuan-tuan umur 30-40 tahun, nazar untuk beriktikaf? Pernah tak? Kita kadang-kadang nazar botak kepala je kan? Botak kepala, botak lagi? Nazar apa kita buat? Berlari telanjang daripada Kuala Lumpur pergi Alustar. Ada kan? Dia cabar tapi tak buat kan? Mengaruh lah. Nazar yang macam tu mardud, tertolak. Nazar benda yang baik, benda maksiat tak boleh. Nazar apa lagi kita biasa nazar? Belanja kawan. Puasa lah. Puasa senang Nazar i'tikaf boleh. Nazar i'tikaf. Sebab tu dulu satu daurah kan, saya cerita tu, Ustaz Hazri Al-Bindani, dia kata bulan puasa nanti kita baca hadis, satu amalan sunat kalau buat dah serupa amalan fardu kan. 70 digandakan.
satu amalan wajib digandakan 70, satu amalan sunat bersamaan amalan wajib, pahala dia. Jadi bila masuk bulan puasa, kita nazar lah, nazar amalan-amalan sunat tu, bila nazar dia jadi wajib. Bila kita buat dapat pahala wajib. Tu dia bagi tahulah. Tapi kena buat dengan syarat dan rukun yang betul lah. Baik. Jadi melainkan nazar. Kalau i'tikaf nazar ni tak boleh keluar daripada masjid, melainkan orang yang ada hajat makan. Kita katalah kita dapat sesuatu yang kita inginkan, benda baik. Aku bernazar nak i'tikaf di masjid ni 3 hari. Wajib buat. Tak wajib kalau langgar nazar, bayar kafarah dah. Bagi makan 10 orang miskin. Kadar makan tu tak boleh kurang daripada apa yang kita bagi makan keluarga kita. Ataupun tak mampu kita bagi pakai 10 orang miskin. Tak mampu juga, puasa, kita puasa. Jadi melainkan hajat, makan, minum, tandas, qada hajat. Ataupun min uzrin, orang yang uzur, min haid, orang haid, perempuan haid, tak boleh duduk masjid, kena keluar. Ataupun orang yang sakit yang tidak memungkinkan duduk dalam masjid. Ataupun dalam kitab kata yang disebab wayab tulu bil wat'i, dan batal dia dengan persetubuhan. Ustaz tadi kata walabsu fil masjid, yang tika dalam masjid, mana datang setubuh dalam masjid? Tak. Soalan ni ulama kata dia murnikan faham kita orang awam ni. Fiqh ni tuan-tuan, dia bukan kira ada jadi tak jadi, dia kira hukum boleh tak boleh. Hak hukum 5 kita belajar tu, haram ke, sunat ke, wajib ke, makruh ke, harus. Jadi tak jadi nombor 2. Maka disebut dalam kitab. Itu dalam matan Abi Syuja. Baik. Kemudian dari segi bahasa tuan-tuan, i'tikaf ni. I'tikaf ni dari segi bahasa apa? Kata Imam Syafi'i, i'tikaf ini adalah melazimkan ke atas dirinya sesuatu, serta dia mengurungkan dirinya dengan sesuatu perkara kebaikan dan dosa. Mengurungkan diri, melazimkan diri ni dari segi lurah, dari segi bahasa aja. Buat belum tentu dapat ibadah lagi. Pasal apa? Benda dosa pun i'tikaf juga. Apa dalil i'tikaf benda dosa ni? Dalil dalam surah Al-Anfal ayat 30. Allah kata apa? Kepada Bani Israel, ya'kifuna ala asnamil lahum. Orang Bani Israel ni mereka beriktikaf di sisi berhala mereka. Maknanya dari segi bahasa tu iktikaf tu ada. Tapi asnam ni patung kan? Berhala. Maknanya benda dosa. Tapi dari segi bahasa je lah. Dari segi bahasa, dari segi lurah dia. Maknanya menetap, mengurung diri, menetap sesuatu, sama ada kebaikan ataupun dosa. Macam kita contoh duduk dekat rumah, rimas, panas, stres, abang nak keluar, abang nak kena bang, jangan ditanya ke mana abang pergi. Dia bawa handphone dia cukup lah, bawa charger cukup lah, bekal 2 tu lah. Dia pergi mana? Pergi shopping complex yang baru tu, apa nama? Eco Walk. Tuan-tuan sampai dah Eco Walk? Saya wallahu alam, saya lalu sekali tak masuk pun. Tapi yang saya nampak dia banyak premis arak open. Saya tak tahulah, pagi tadi saya cakap benda ni pada yang masjid paling berdekatan, Masjid Bandar Rincing, dalam kuliah saya kata. Saya fikir ini satu budaya yang tak elok lah untuk masyarakat Islam di semenyihnya. Kita dulu hidup tak ada macam ni kan? Tak ada lah. Tuan-tuan tahu tak, di Taman Pelangi 2 tu ada 2 premis, saya tak sebut lah. 6 tahun dulu dia jual arak. Hak ni establishment tau, bukan kedai-kedai biasa ni. Besar. Owner dia pun besar. Kan kalau kedai-kedai yang jual arak ni dia akan tinted peti ais dia kan. Dalam tu mesti arak ya. Kita concern apa tau? Kita concern pada anak-anak Islam lah. Yang lepas SPM kerja. Bila dia jual, cashier ni dia termasuk orang yang Nabi sebut dilaknat berkaitan dengan arak ni. Yang perah, termasuklah yang menjual arak ni. Maka kita rasa dia anak jiran kita, dia anak orang Islam kita.
Apa kita nak buat? Jadi kami waktu tu yang sekadarnya ada tuan-tuan tak kuat mana pun, buat satu surat memorandum ke lebih kurang macam tu, jumpa dengan pengurusan. Jadi kita kata apa rasional pihak tuan menjual minuman keras di kawasan yang majoriti Muslim. Bila ada sedikit kesungguhan kita tunjuk, mereka akan fahamlah kehendak masyarakat ni. Tapi kalau kita redha saja, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan rasa selamat, tapi kita tak tahu budak-budak anak ni nanti esok. Sebab dalam hadis menyebutkan daripada Uthman radhiyallahu anhu, kata dia, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is." Betul. Jauhkan kamu daripada arak kerana arak itu ibu segala kejahatan. Mana ada arak, tengok bila banyak sangat premis arak. Tadi saya jogging kawasan tu, saya pusing 10 km. Saya jumpa sepanjang jalan saya, dulu saya jogging dah lama, tak ada tin arak tu, tak banyak macam dulu. Sekarang sepanjang saya jalan, maknanya dia akan mempengaruhi sekitar tu. Daripada arak lah akan timbul masalah, daripada arak akan timbul judi, daripada situ akan timbulnya dadah. Kerana ibu segala maksiat. Bila akal ni dah tak waras, maka dia akan buat benda yang lebih teruk. Kemudian akan jadi masalah kepada remaja bila berkumpul kat sana. Jangan jadi macam di KL, orang yang duduk kawasan flat tu, mereka alhamdulillah sebahagiannya terpengaruh pusher, sebab circle tu keliling. Kita nak sembunyi kita macam mana? Apa tujuan saya sebut ni? Saya nak tuan-tuan sekurang-kurangnya selesailah tanggungjawab saya sampaikan. Mungkin ada sedikit kesedaran, boleh panjangkan kepada orang yang mungkin sekurang-kurangnya pakatlah buat surat. Mungkin kita macam jauh kan, tapi mungkin ada kita kenal orang yang dekat sana. Sebab dia akan menyebabkan kawasan kita ni tak terkawal lah satu hari nanti. Baik, selesai tu. Baik, jadi bila suami dia kata pergi mana? Pergi di Eco-Walk. Duduklah dia di Eco-Walk tu lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Bini dia dah resah dah, mana laki aku pergi. Telefonlah suami dia, abang kat mana ni? Abang sedang beriktikaf, dia kata. Betul tak? Betul lah. Dari segi lughah bahasa betul. Sebab dalam Quran pun sebut ya'tikifu ala asnami lahum. Tapi tak dapat pahala lah iktikaf tu, sebab sang suami ni mendiamkan diri, melazimkan diri pada sesuatu, sama ada perkara kebaikan ataupun dosa. Duduk di sana tak dosa lah, tapi antara dua tu lah. Ni buang masa gitu je. Ni dikuatkan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pun menyebut perkara yang sama, menetap tinggal sesuatu sama ada perkara kebaikan ataupun satu dosa. Ini sebut dalam Al-Hawi Al-Kabir. Baik. Adapun dari segi istilah syarak buat dapat pahala, i'tikaf itu ialah menetap di dalam masjid dengan tujuan qurbah. Duduk dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pegang itu dulu. Faham yang tu cukup. Sebab dia akan kaitan nanti. Menetap itu apa? Mendiamkan diri itu apa? Mendiamkan diri di dalam masjid. Menetap di dalam masjid dengan tujuan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya masjid, mesti masjid. Dan tujuan apa duduk dalam masjid? Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kita lihat hukumnya sunat muakkad, dia dah sebut dah tadi. Cumanya kalau kita lihat rukun i'tikaf, 4 rukun i'tikaf, kita huraikan satu-satu. I'tikaf rukun yang pertama adalah mu'takif, orang yang beriktikaf. Siapa dia? Yang pertama Islam. Kena orang Islam. Tidak sah i'tikaf bagi orang bukan Islam, kerana tidak sah ibadah mereka. Seperti mana azan tidak sah kerana mereka ini seperti mumayyiz, contoh dia. Yang keduanya mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah i'tikaf dia, saja je duduk. I'tikaf. Yang ketiganya iaitu suci daripada hadas yang besar, hadas besar lah, seperti haid bagi perempuan, nifas dan juga junub. Kena suci daripada perkara tersebut. Adapun orang perempuan boleh i'tikaf. Pernah satu ketika seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu,
dia jemput Nabi, ra'i Nabi jamu makan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ra'ikan Nabi datang rumah dia. Dia sebenarnya teringin Nabi nak solat di rumah dia. Lalu lepas Nabi makan, Nabi bagi tahu dia di mana tempat untuk aku solat. Yang kamu hendak aku solat. Lalu dia mengangkatkan, membersihkan tempat itu, lalu dia minta Nabi solat di situ. Hak ni datangnya istilah al-musallal bait. Tempat sembahyang yang khusus di dalam rumah. Sebab tu kita kat rumah kita ni, rumah tuan-tuan ni, mesti kalau boleh ada musallal bait. Kalau nak panggil ruang solat ke, terpulang lah istilah aja kan. Yang penting tempat khas untuk kita sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang bagi lelaki sembahyang sunat. Kerana tempat khas bagi lelaki sembahyangnya adalah di masjid. Tahajud ke, nak solat sunat ba'd qabliyah ke, dengar azan qabliyah kat rumah dulu terus datang boleh, tak ada masalah, janji dekat ya. Ataupun apa, ada pun perempuan solat fardu elok. Jadi bila mereka sembahyang fardu ni, kadang-kadang orang perempuan mereka ni nak i'tikaf, katalah bulan puasa, tapi rezeki lah kan, 10 kali Ramadan 10 kali ada anak kecil. Suami dia 10 kali Ramadan relax lah. Dia 10 kali Ramadan 10 kali anak kecil. Jadi dia nak i'tikaf tak dapat, dia kata tolonglah kami orang perempuan, boleh tak kami i'tikaf di rumah kami? Boleh tak kami i'tikaf di rumah kami? Boleh tak? Atas dasar kesian orang perempuan ni. Nak bawa budak-budak kat surau tak boleh i'tikaf. I'tikaf ni pasal benda nak duduk beribadah. Jadi sebenarnya perkara ni muktamad dalam jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Jumhur para ulama mengatakan tidak sah i'tikaf bagi perempuan di rumahnya, tak boleh. Dia bukan kesian-kesian. Agama ni dia bukan kesian, tak apalah kesian kat dia kan, tak, dia bukan kesian, dia hukum, dia istinbat hukum melalui berapa dalil hadis dan juga Al-Quran. Melainkan satu pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan beriktikaf di musallal bait, boleh. Tetapi kita pegang pada pandangan jumhur, majority. Maka tak bolehlah iktikaf di rumah. Tidak boleh iktikaf. Sebab tu kita sembahyang kat rumah mesti ada ruang khas kalau boleh. Kalau boleh situlah tempat kita solat dengan tenang, zikir dengan tenang, nak tahajud ke nak qiyam lah, semua kita dengan tenang. Sebab nanti kita akan sembahyang merata tempat, kita tak tahu anak kita muntah kat mana, dia pegang masuk rumah dalam keadaan najis, terkencing ke mana, kita tak tahu. Pernah dulu satu orang sahabat saya di Sabah, dia telefon, dia kata, saya nak tanya ustaz berkaitan dengan sembahyang, kami ni kat rumah tak besar mana, kami ni suami isteri kadang-kadang sembahyang di menghadap sangkar kucing. Dia kata kami menghadap sangkar kucing. Saya kata kenapa sangkar kucing masuk dalam rumah? Dia kata memang kucing ni kami bela betul lah. Jadi kita kata beginilah, sebaik-baiknya dia nak tanya berkaitan dengan hukum najis, kita pun tak nampak lah sangkar dia macam mana kan. Tapi sebaik-baiknya kita ada satu ruang khas lah, musallal bait, tempat sembahyang di rumah, khususkan. Itu kalau boleh kita mulalah, kalau dah ada alhamdulillah. Baik. Jadi orang perempuan tak boleh melainkan yang dah berkahwin dengan izin mahram, dengan izin suaminya lah, mahram dia. Kerana apa? Tanpa keizinan suami, maka isteri baik mana pun amal dia nak buat tidak dibenarkan. Dan begitu juga bagi perempuan yang boleh mendatangkan fitnah, maka tak boleh juga datang ke masjid untuk i'tikaf. Baik. Yang kedua, rukun i'tikaf tadi ada 4 kan. Rukun i'tikaf yang kedua adalah masjid. Nabi SAW sepanjang hayat baginda beriktikaf di masjid jami'. Sebab tu dalam kitab ni kan dia kata, ini persoalan ni lah kan, soalan tu persoalan ni berkaitan dengan i'tikaf di masjid. Sebaik-baik i'tikaf ialah di masjid jami', al-jami'. Masjid jami' ni apa? Ambil dia perkataan Jumaat. Dalam satu qaryah, satu kawasan ni, hanya satu masjid saja tak boleh berbilang-bilang untuk solat Jumaat. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang terkemudian hari ini yang banyak masjid ni, banyak suruh Jumaat ni, boleh ke ustaz? Boleh. Sebahagian kata
bertaklid dengan pandangan mazhab yang lain atau maslahah, orang dah ramai, jadi nak sembahyang ni mesti nak bagi diorang peluang sembahyang fardu ain bagi lelaki. Dan sebahagian mengatakan ini pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i sendiri, qaul yang ada. Bolehlah melihat kepada masalah yang ada. Cumanya kalau kita kata asalnya dulu, mana datang masjid jami', masjid yang hanya ada padanya mendirikan solat Jumaat. Tuan-tuan berada mana pun, sebab tu dia ada kaitan dengan soalan sembahyang hari raya dan juga sembahyang Jumaat pada hari yang sama. Betul tak? Kan ada persoalan, kita pagi sembahyang raya, pagi Jumaat, adakah kita perlu sembahyang Jumaat sebab kita dah dengar khutbah? Itu usulnya, asalnya tu jami' tu. Dia ada kaitan tu, kalau sempat kita masuk tu. Jadi kalau dalam Semenyih ni, masjid jami'nya mana? Masjid jami' Semenyih, di Semenyih ni mana? Cuba tuan-tuan fikir mana. Dia mesti ada perkataan masjid jami' sekian-sekian. Tak ada. Tak ada jami', semua tak ada jami'. Masjid Raja Alang Beranang bukan masjid jami'. Masjid Raja Musa Semenyih bukan masjid jami'. Bandar Rincing bukan masjid jami'. Kampung Rincing lagi lah, bukan masjid jami'. Masjid jami' ni di Masjid Jami' Pekan Kajang. Tu tempat saya belajar sekolah menengah rendah dulu, sebelah tu. Masjid Jami' Pekan Kajang satu. Satu je. Mana ada lagi? Tak ada. Asalnya itulah tempat sembahyang Jumaat. Itulah tempat orang mendirikan sembahyang Jumaat. Dan kemudian seperti yang kita huraikan tadi, maka dibolehkan selepasnya berbilang-bilang dalam kawasan, sebab kita tengok orang dah ramai, perumahan pun dah banyak. Jadi sebaik-baiknya iktikaf itu di mana? Dalam kitab sebut di Masjid Jami' paling baik. Dia ada tertib dia. Adapun yang menyebutkan sah juga iktikaf di dalam setiap masjid, maknanya sah iktikaf di masjid-masjid yang lain. Masjid Kampung Rincing, Masjid Bandar Rincing, Masjid Beranang, Masjid Semenyih, boleh iktikaf di masjid-masjid yang lain. Cumanya pengistilahan yang jadi masalah kita kan, surau tapi macam masjid. Tuan-tuan pergi surau At-Taqwa PJA, macam masjid ke macam surau? Masjid pun tak macam dia kan. Jadi macam mana kita nak define, kita nak ta'rifkan masjid? Maka nak tak nak kena balik kepada ta'rifan para ulama, bukan ta'rifan kepala kita. Kalau kepala kita kata besarlah PJA tu, masjid lah ni, kolah dia besar, semua parking luas, masjid lah ni. Jadi ta'rifan ulama apa? Saya tanya sendiri Datuk Mufti kita, Datuk Haji Anhar Opir, berkaitan dengan iktikaf dan juga tahiyatul masjid di surau Jumaat dan juga surau yang didirikan solat Jumaat 5 waktu. Macam kita lah, bila An-Nur 5 waktu, alhamdulillah, tak tinggal. Ada satu surau, 2 surau saya pergi, dia tak kami Zuhur tak semayang Ustaz. Yalah, semayang tak, jangan tak semayang, semayang lah. Maknanya surau dia tak azan, tak ada jemaah. Zuhur, Asar kami tak ada, subuh pun tak ada. Kenapa tak ada? Surau ni berdaftar, ramai orang kerja, dia kata. Ramai orang kerja. Alasan dia orang kerja lah, tak apalah. Itu masyarakat dia, Korea dia, kena usahalah macam mana pun. Jadi ada surau, nama surau, tapi dia tak lengkap 5 waktu dia. Dia kadang maghrib isyak je. Ada surau yang lain kebanyakannya 5 waktu. Satu. Yang kedua, saya tanya, surau yang diberi kebenaran solat Jumaat, apakah sah iktikaf dan tahiyatul masjid di kedua-dua tempat? Jadi bila kita tanya Datuk Mufti negeri, sudah tentulah dia berpegang kepada keputusan fatwa negeri. Dan ini berdasarkan daripada pandangan yang ada dalam mazhab kita Syafi'i. Kata Datuk Mufti, tidak sah beriktikaf pada kedua-dua tempat tersebut atas definisi yang telah mereka bincangkan. Tuan-tuan faham tak? Ini kalau tuan-tuan jumpa siapa pun, kalau doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah hingga akhir, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini benda yang kita jangan tinggal. Doa selepas azan, mohon pada Allah supaya diberikan al-wasilah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita lihat ta'rifan masjid tadi, antaranya lah dalam beberapa rujukan, ni Ustaz Syekh Qadir Jufri bagi dalam Mughni Al-Muhtaj, menurut pendapat yang asah bahawa sesungguhnya perkataan seseorang, aku jadikan tempat ini sebagai masjid walaupun tanpa kerana Allah, nescaya jadilah tempat tersebut sebagai masjid. Niat wakaf, nak buat bangunan, tuan-tuan banyak duit, niat masjid, sebut tempat ni untuk niat dia sebagai masjid. Dan begitu juga dengan hasyiah i'anah talibin, dan aku wakafkan tempat ini untuk salat. Artinya ketika orang yang berwakaf mengatakan saya mewakafkan tempat ini untuk salat, maka itu adalah perkataan yang jelas sarih untuk wakaf secara umum, dan ia masih dikira kinayah sehinggalah dia berniat bahawa wakaf itu adalah masjid. Dan begitu juga dalam beberapa keputusan fatwa, antaranya Negeri Sembilan, balai raya yang dibenar mendirikan solat Jumaat, adakah dikehendaki seseorang itu mengerjakan tahiyatul masjid apabila memasukinya? Maka keputusan fatwa Negeri Sembilan, tidak ada tahiyatul masjid di tempat yang dibolehkan mendirikan sembahyang Jumaat. Sembahyang tahiyat hanya dibuat di masjid sahaja. Keputusan fatwa Negeri Kedah, cara bagaimanakah boleh diisbatkan sebagai satu bangunan itu menjadi masjid dan sabit pada hukum-hukum masjid? Ada 4. Satu daripadanya tadi kita sebutlah sarih lafaz wakaf. Yang satu benda yang mudah kita nak faham, kutipan umpama derma bagi tujuan membina masjid. Tanya orang lama-lama, Haji, dulu bangunan ni dulu kecil kan, sekarang dah besar macam masjid. Dulu waktu lancarkan wakaf ni, wakaf apa ya? Tuan-tuan gantung banner wakaf apa? Wakaf surau ke wakaf masjid? Kami wakaf madrasah. Sembahyang Jumaat ada, tapi tidak dikira masjid, kerana wakaf tu mesti wakaf masjid. Ini secara tertib lah saya sebut. Ada pandangan yang lebih terbuka dengan hujahnya. Sebab tuan-tuan kalau pergi negara luar, tuan-tuan pergi Mekah, mana-mana sembahyang merata semua boleh masjid kan, tak, itu semua boleh. Tapi kita ambil dalam pandangan mazhab kita begitulah, supaya tuan-tuan lebih bersedia lah. Bila orang berhujah tu, adalah dua pandangan yang kita boleh pegang untuk kita faham. Baik, yang ketiganya iaitu niat. Rukun yang ketiga, niat, berdasarkan keumuman hadis, innamal a'malu bin niat, setiap amalan berserta dengan niat. Dan niat itu fungsi dia lah yang kita sebutkan tadi oleh para fuqaha, untuk membezakan di antara ibadah dan juga ibadah. Justru untuk membezakan duduk di dalam masjid sekadar berehat-rehat, menetap, tuan-tuan singgah kejap pergi toilet, letihlah badan, jalan pergi tepi masjid, baring kejap, tak niat i'tikaf, maka dia jadi ibadah, benda biasa je, duduk saja kan. Dengan tujuan dan menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk beribadah adalah perlu kepada niat. Maka hendaklah seseorang itu berniat semasa hendak memulakan i'tikaf bahawa dirinya mahu menetap di dalam masjid dalam tempoh tertentu bagi tujuan beribadah. Soalannya, tempohnya berapa lama? Masuk pada rukun yang keempat, yang terakhir, iaitu menetap di dalam masjid. Okey, definisi ta'rif masjid kita dah sebut tadi. Tidak sah i'tikaf itu seorang itu melainkan di dalam masjid, dan kadar tempoh yang paling sedikit untuk i'tikaf adalah tempoh tamak-ninah rukuk. Sekejap ke lama? Sekejap. Itu pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maknanya nak bagi peluang, keluasan tu nak bagi kita ni bolehlah dapat pahala i'tikaf. Tempohnya itu rukuk, tamak-ninah. Tuan-tuan niat, ni yang kita baca nawai itu lafaz niat. Tuan-tuan niat nak i'tikaf. Okey, niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. Sekejap mana? Sekejap tu tempoh tu. Takkan orang Villa Kusuma sekejap tu kan. Kurang-kurang berhari-hari kan, tak keluar-keluar lah. Tetapi khilaf, untuk keluar daripada khilaf, kata Al-Imam Nawawi, dia kata kalau nak keluar daripada khilaf, maka sebaik-baiknya hendaklah beriktikaf sehari suntuk. Tadi dia bagi tempoh minimum. Kemudian dia katakan khilaf, kemudian tempoh dia, sebab kita akan tengok pandangan dalam mazhab
Maliki dan juga mazhab Hanafi tidak membenarkan i'tikaf kurang daripada sehari. Tak boleh kurang daripada sehari, mesti lebih. Sebab tu orang i'tikaf 2, 3, lebih lagi. Okay? Terutamanya Ramadan, 10 malam terakhir, 10 malam sekali. Ni sekejap je bulan Ramadan. Maka dalam pandangan mazhab mereka tak sah i'tikaf dia, mesti lebih. Adapun dalam mazhab Syafi'i, untuk keluar daripada khilaf, sekurang-kurangnya i'tikaflah sehari suntuk. Itu paling baik. Itu tempoh yang paling baik. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat tujuan i'tikaf ni qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, banyak tujuan i'tikafnya, satu daripadanya, dua saya sebut. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, dia kata yang pertama mensucikan hati. Kita datang masjid memang nak bersihkan hati kita, yang Allah tak tunjuk color apa sekarang. Hati saya, hati tuan-tuan, kita tak nampak hati kita color apa kan. Waktu baby dulu putih bersih, hari ni kalau ditunjuk kan, Masya Allah, rasa tunduk tak angkat muka dah kita. Warak dia nampak baik, tapi Allah tunjuk hati dia, ya Allah hitam. Kita pun takkan berani angkat muka lah. Pasal Allah tak tunjuk lah, kita kena buat benda ni. Mensucikan hati, dekatkan diri pada Allah Ta'ala, merasakan pengawasan Allah sentiasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Yang keduanya adalah, kata Dr. Wahbah Zuhaili, mudah-mudahan kitalah yang disebutkan pada hari yang tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala, 7 golongan, iaitu satu daripadanya lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Tu je dia sebut. Jadi betul lah tu, i'tikaf, hati kita sentiasa dekat dengan masjid. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan dapat kita beramal lah. Yang pertama, jangan tinggal rukun, niat. Niat dia, niat sebagai syarat yang utama lah untuk kita i'tikaf. Nanti kita masuk persoalan tentang berjual beli dalam masjid. Jual beli tu kat mana boleh? Kat luar boleh, kat dalam boleh, kan? Ke meja kuliah boleh jual beli? Pernah? Saya tak pernah lagi lah. Saya tak nak juga. Wallah, itu adalah khilaf, pandangan-pandangan. Jadi kita akan cuba rungkai lah, mengikut manhaj dalam mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Ya. Macam mana kalau dekat Selangor ni dia memang ada tulis jamek dia kan? Kalau kat negeri lain tu dia tak ada tulis jamek. Macam mana kita nak tahu dia? Tempat lain ada masjid jamek ada. Saya pergi Sabah di siapa pergi Sabah? Kundasang. Masjid Jamek Pekan Kundasang atas bukit. Ada. Dia yang Nusantara ni. Indonesia pun ada. Di Nusantara. Hak kita lah bermazhab Syafi'i ni. Sabah ada. Saya kecil-kecil tahun darjah 3 saya pergi. Satu masjid sembahyang Jumaat. Atas bukit tu Masjid Jamek Pekan Kundasang. Masjid lain tak ada sembahyang Jumaat. Sebab saya mau besar dekat Perlis. Perlis. Okey. Tak ada jamek ke tak jamek. So macam mana kita nak tahu dia setiap daerah ke, setiap mukim ke, atau macam mana? Disebut dalam mukim lah. Satu mukim macam kita ni Kajang ni, semuanya ini termasuk Kajang ni kan. Macam tu lah. Tapi kebanyakan negeri ada. Kebanyakan adalah okey. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.